Alright gang, first time aku cover UCL, match day yang kedua. First kali untuk geng FPL kena standby lah. Sebab siapa ada trend tu, aku dengar injured weh. Tak travel ke Porto dan masalah groin, injury ni selalunya akan ambil masa yang lama. So walaupun dia dikabarkan tak lama, tapi mungkin masalah ni jangka masa panjang lah. Sebab game lawan City weekend ni pun katanya trend mungkin tak ready lagi. Tapi Milner steady weh. Masuk ganti dia main macam budak umur 25 tahun. Cara dia handle Luis Diaz tu sangat impresif, sangat menarik. Diaz ni kalau kau ingat lagi target Everton masa transfer window hari tu tak jadi. Namun Diaz ni memang talented lah, tak dinafikan. Milner nampak steady, bertahan dan juga menyerang. Sebab kalau kau tengok balik assist dia untuk gol Mane tu, aku rasa kalau Trent buat, dia pun bangga weh. No Trent, no problem. Next dia kena jaga pula Grealish ahad ni. So good luck Milner. Aku rasa tak ada masalah lah. Squad depth Klopp ni boleh cover dan ternyata mudah sangat Liverpool ayamkan top team Liga NOS ni. Porto ni belum kalah lagi dekat Liga NOS ataupun dekat Primera Liga, tapi nampak standard dia jauh beza lah bila kau main UCL kan. Salah, Mane, Firmino, semuanya dalam senarai penjaring buat Liverpool dan aku rasa tempat Jota dalam kesebelasan utama ni semakin tercabar. Kerana Firmino masuk sebagai pemain gantian ya, swap dengan Mane. Perform weh, finishing terutamanya, 2 gol. Game ni sebenarnya tak dijangka mudah sangat lah, lagi-lagi Porto main home kan. Tapi macam training dia aku tengok Liverpool control game, 21 shots, 13 on target, 67% possession, 639 passes. Kau nak apa lagi weh? Ini kali ketiga di bawah kendalian Klopp, Liverpool mengatasi Porto dan Salah sekali lagi buka jaringan dulu sebelum Mane tambah sebiji lagi sebelum half time. Curtis Jones weh, sekali lagi menyerlah. Hat-trick assist dan juga gol ketiga Salah. Sekali lagi hasil usaha dia juga dari belah kiri. Last assist dia tolong Firmino skor gol yang keempat sebelum Firmino tambah satu lagi selepas VAR check. Lama jugalah kan, namun Mehdi Taremi pun turut mencatat nama lah sebagai penjaring dengan gol sagu hati buat Porto. Dia juga skor dalam game Liga terakhir Porto lawan Gil Vicente. Walaupun Liverpool menang 5-1, tapi still kau rasa macam Liverpool sebenarnya boleh menang lagi besar kan. Itu feeling yang aku dapat lah daripada game ni. Ini tim Porto yang ada beberapa pemain padu weh, macam Otavio, Corona, Pepe dekat bench, lepas tu dia masuk kan, Sergio Oliveira, Uribe, semua bukan nama-nama kecil tau. Diorang ni bukan cacalang. Cerita pasal Curtis Jones, aku semakin confident lah dia akan main lawan City ahad ni dengan back-to-back performance meyakinkan. Lagi-lagi sebab Milner pun akan digunakan sebagai right back kan. Aku rasa belah kiri trio midfield Liverpool tu paling sesuai untuk dia. Impact dia belah kiri tu terlalu baik untuk kita abaikan, terutamanya dalam set-up untuk gol pertama Liverpool. Kalau dia mampu improve bab defending dia, aku rasa dia ni dah jadi complete player lah. Hat-trick assist di pentas UCL adalah sesuatu yang sangat impresif. Well done Curtis Jones. Kadang-kadang aku rasa kan, kalau kau dah siap-siap type siapa skor untuk Liverpool sebelum diorang skor lagi pun, jarang kau akan salah lah. Kalau kau tulis nama Salah, memang takkan salah. Dia ni ibarat predictable tapi unstoppable. Make sense tak apa aku cakap? Persoalan dia cuma apa jenis gol yang Salah nak skor tu je. Nama dia tetap akan ada. Salah kini cuma 2 gol di belakang jerat. Total gol dalam UCL dahsyat weh. Different level lah orang kata kan. Aku bagi lagi 2-3 game lah untuk dia pecah rekod jerat tu. Dalam satu lagi game kumpulan B, AC Milan tewas 1-2 kepada Atletico Madrid dalam perlawanan dramatik yang menyaksikan Frank Kessie dilayangkan kad merah. Pertama daripada Griezmann dan juga penalti Suarez tu cukup lah untuk 3 mata buat Simeone. Rafael Leao skor dulu untuk AC Milan sebelum Kessie kena kad kuning kedua sekaligus kad merah dekat-dekat minit ke-30 tak silap aku. Ini meletakkan Liverpool sekarang clear dengan 2 mata ke atas Atletico dan 5 mata mengatasi tim di tempat yang ketiga. PSG 2, Man City 0. Inilah momen yang kita tunggu, yang kita nanti-nantikan dari Lionel Messi. What a goal untuk membuka akaun gol kau dekat PSG. Memang bergaya weh. Dia yang start move tu, lepas tu 1-2 dengan Mbappe and dia rembat terus, tak kasih chance langsung dekat Ederson. Pep cakap dia ni ibarat unstoppable sebelum game, selepas game. Tapi aku nak sentuh juga untuk 70 lebih minit permainan. Jujur cakap, Messi aku jarang nampak. Mungkin awal-awal game je lah kan. Tapi inilah dia orang kata world class quality. Bila kau bagi dia stay dekat padang lama untuk membaca game, dia akan cari juga cara nak score atau create something out of nothing. Dia bergerak lepas halfway line kot. Gila lah Messi. Penantian 264 minit, penampilan keempat, akhirnya menyaksikan Messi memperkenalkan diri dia dalam game terbesar PSG musim baru ini dekat Paris. What a moment to score your first goal. Muka Messi pun nampak lega. Nasib baik Poch tak sub dia sebelum tu. Poch yang biasanya steady, kali ni dia pun tak boleh kontrol emosi weh. Dia pun meraihkan gol Messi tepi padang. Satu shot je Messi dalam game dan ia adalah gol. Dia macam ibarat kau nak menjawab pengkritik-pengkritik Messi lah, yang semuanya fancy art kot. Messi skor punya pasal, kita semua boleh lupa lah siapa yang skor gol pertama PSG.
Idrissa Gueye score first goal dari movement Mbappe dekat belah kanan. Neymar misfire tapi Gueye steady, power, gila, dia rembat, bumbung jaring tu seawal minit ke-8 dan itulah sebenarnya momentum yang diorang guna untuk bermain lebih konservatif dan melakukan serangan balas yang secara tak langsungnya juga membenarkan Messi mempunyai ruang untuk menghasilkan gol kedua PSG. Cerita pasal hype M&M ni, selama ni kita belum nampak lagi function sepenuhnya kan. Walaupun kita tahu kualiti diorang, namun kali ni 44 passes antara diorang bertiga je membawa kepada total 10% total passing untuk PSG dalam game ni saja. Apa yang menarik perhatian aku juga, Messi buat kerja kotor, baring belakang dinding masa free kick KDB tu. Nampak komitmen dia pada tim lah. Wow. City pula baru menang dengan European Champions dan kalau kau nak fair kepada diorang, aku rasa diorang main elok. Cuma, yelah, control possession dah ada, create chances dah ada, terutamanya dalam first half. Even Bernardo dan Pep cakap lepas game diorang main lagi elok berbanding separuh akhir last season masa diorang kalahkan PSG tu. Tapi tak ada luck lah sebab Bernardo dan Sterling miss big chance. Depan gol kena palang 2 kali. Open goal tu Bernardo. Mahrez pula first half tu bebas gila belah kanan sampai dia supply banyak gila cross, cuma tak ada finisher dalam tim ni sampai dia sendiri paksa cut in 2-3 kali. Aku tengok dia sendiri try tapi tak menjadi juga. Itu aku baru cakap kan, tak ada number 9, tak ada masalah untuk City pas game lawan Chelsea. Tapi dalam game sebesar ini aku nampak macam diorang still menagih khidmat number 9 ataupun seorang finisher. Hai, kalau chance tu masuk, maybe game berbeza lah kalau kedudukan satu sama sebelum half time. Tapi bila kau tak ambil chances kau, confirm kena hukum weh dengan pemain-pemain bertaraf dunia yang ada dalam kesebelasan PSG. Satu lagi, aku agak surprise melihat Sterling start dalam game sebesar ini sedangkan dia so far tak banyak main dan agak menghampakan lah bila dia main kan. Terutamanya game lawan Soton tu, dia main sebagai false nine, tapi finishing dia tak berapa, positioning dia tak berapa. Selain daripada kena palang sekali tu, impact Sterling ni agak minimum dalam game ni. Tak terkejut juga aku tengok Pep gantikan dia dengan Jesus yang bagi aku mungkin patut start daripada awal kot. City dah ternyata lagi banyak chances. Donnarumma aku rasa 7 saves kalau dibandingkan dengan Ederson sekali je. PSG defend agak deep macam Chelsea buat dengan City juga dalam game Liga Perdana Inggeris. Tapi bezanya diorang lagi bahaya masa serangan balas. Satu lagi aku rasa Grealish struggle belah kiri tu kena mak kau-kau dengan Achraf Hakimi yang nampak dah boleh baca dah gameplay si Grealish ni yang asyik cut in dari belah kanan dari kaki kiri ke kanan. Maybe pentas UCL ni lebih mencabar lah daripada Grealish sangka ataupun jangka. So tak apa, baru first penampilan let lo. Aku yakin Grealish boleh improve dalam game-game akan datang. Gila apa kan, penampilan pertama kau turun lawan PSG kot. Satu lagi result melihat Club Brugge cipta kejutan dan menewaskan RB Leipzig dan menduduki tempat kedua sekarang. So maknanya seri dengan PSG tu bukan satu luck punya faktor lah kan. City cuma di tempat ketiga sekarang tapi belum masanya untuk panik lagi. Aku risau juga untuk Liverpool next game ni sebab tak ada trend. Man City cara bercakap sekarang macam nak mengamuk Kata Pep, we will be ready for Liverpool. Real Madrid 1, Sheriff Tiraspol 2. Siapa diorang ni? Okey, jap. Bagi aku explain dulu. Sheriff Tiraspol ni tim dari mana? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Okey, cerita dia macam ni. Asalnya dari negara Moldova. Tapi sebenarnya Sheriff Tiraspol ni adalah ibu negeri negara Transnistria. Pernah dengar? Negara ni kira berpecah daripada Moldova. Kedudukan negara ni betul-betul di antara Ukraine dan Moldova sebenarnya. Kira border lah. Secara tak langsung ni penduduk dia ramai dari Rusia sebab dia di bawah rejim Vladimir Putin kan, ramai dekat situ kan. Kalau anda ikut perkembangan geopolitik ni, anda mungkin sedar bahawa negara Transnistria ni tidak diiktiraf oleh United Nations. Okey dah settle pasal cerita geografi dan politik Sheriff ni mencapai kelayakan ke UCL melalui playoff kerana mereka adalah juara Liga Moldova 19 kali sejak 2001 termasuk 6 kali terakhir. Mereka antara klub terkaya dalam kawasan paling miskin dekat Eropah, dimiliki oleh Viktor Gushan yang merupakan tauke bisnes dan politik yang dulunya seorang bekas anggota polis. Tu sebab nama dia Sheriff. Dengan cerita dia pernah jadi ejen KGB Aku tak tahu KGB tu apa. KGB ni ibarat macam CIA lah dekat Amerika Syarikat kan. Tak tahu tu juga Google. Pendek cerita dekat negara Transnistria ni, Sheriff pegang 60% ekonomi dia. So tu sebab dia orang banyak duit. Nak cerita panjang nanti aku buat video lain Berbalik kepada game, penampilan pertama Sheriff dalam UCL dah melihat diorang mengejutkan Shakhtar Donetsk di laman sendiri 2 minggu lepas. Dalam game away pertama pula sekarang, diorang kejutkan gergasi Real Madrid. Weh, apa cerita? Tak ada sebarang pemain diorang pernah beraksi dalam UCL, namun mereka menggunakan taktik counter attacking yang cukup efektif selama ni dalam kelayakan maupun first game kumpulan itu. Dan kali ni diorang berjaya menundukkan Real di Bernabeu.
Possession tak payah cerita lah, memang Real pegang. Tapi pada diorang tak pegang bola sekalipun, diorang tak bagi banyak peluang dekat Real Madrid. Sampailah minit ke-25, kau nampak larian Cristiano, bukan Ronaldo, Cristiano lain lari daripada belah kiri, lepas tu cross far post untuk Yaxi Boev tanduk masuk gol yang pertama. Kualiti yang dibawa oleh Hazard dan Vinicius tak mampu Sheriff nak kekang lama lah. Dan akhirnya gol penyamaan selepas Vinicius dijatuhkan dalam kawasan penalti, dan Benzema of course sebab penalti ni tak kira panjang lah, mesti skor kan. Kedudukan 1-1. Real Madrid sedar Sheriff ni tak boleh main-main, so diorang pun masukkan Kroos dan Modric. Tapi kehebatan penjaga gol Anastasiadis memaksa Real terikat 1-1 sampailah penghujung game. Pemain dari Luxembourg, Sebastian Till, rembat volley betul-betul luar kotak penalti yang memang tak dapat ketua selamatkan. Aku minta maaf lah, secantik-cantik gol Messi, lagi lawa gol Mamat ni weh untuk matchday kedua UCL. Ini mungkin upset paling besar dalam sejarah UCL. Top of Group D sekarang, 2 kemenangan selepas 2 perlawanan dan kini kelebihan 3 mata ke atas Real di tempat yang kedua. Sorry lah aku tak banyak sembang pasal Real sebab agak hamba lah sebagai fan Real ala Madrid kan. Tapi finishing hamba, possession 76%, 11 shot on target. Setakat seri lawan Villarreal 0-0 dalam La Liga hari tu, kau mesti expect diorang bangkit kan. Bangkit dengan bergaya lah kalau boleh. Tapi tim underdog pun tak lepas. Ancelotti pun muka bengkak lepas game, komplain kat ref bagai. Nak kata tak ada star main, ramai juga start. Benzema, Vinicius, Hazard, Camavinga, Casemiro, Alaba, semua dalam starting 11. Tapi apkan daya, finishing punca. Man United 2, Villarreal 1. He did it again guys. Ini sebabnya kau beli world class players yang mampu mengubah nasib tim kau, yang maybe ramai akan cakap based on balance of the game patut kalah lah Man United ataupun paling cun pun seri. Tapi somehow dapat kemenangan juga, berjangkit sudah Fergie time kepada Ole walaupun tak sekerap zaman dulu. Tapi dalam game sepenting ini, fans Man United boleh tarik nafas lega lah. Hujung-hujung kau nampak Sir Alex dengan Usain Bolt pun semangat turun dari director's box tu, tersenyum dia kan, happy je kan. Tapi persoalannya macam mana Man United boleh menang game ni? Well, gol pertama Alex Telles memang beauty lah. Volley yang cukup cantik dari sebelah kiri luar kotak penalti, dan secara amnya kalau mengenali Man United ni daripada dulu-dulu, inilah yang sering dilakukan dalam pentas sebesar UCL. Dan siapa lagi kalau bukan Ronaldo merealisasikan impian tersebut pada saat-saat akhir, malam di mana Ronaldo mencipta rekod penampilan dalam saingan UCL. Dia terus membuktikan keupayaan dia pada usia 36 tahun. Paco Alcacer menjaringkan gol pertama permainan, tapi secara jujurnya guys, kalau tak kerana ketangkasan David De Gea dan banyak miss chances Villarreal, mungkin dah lain lah result game ni kan. Villarreal ni tim yang aku rasa sangat organize di bahagian pertahanan, namun kehadiran Ronaldo dekat situ sedikit sebanyak buat diorang macam tak senang duduk. Sebab aku rasa anytime something boleh happen kan. Macam kita sebut tentang Messi, kalau kau simpan dia atas padang cukup lama, dia akan cari cara juga nak score ataupun create chances. Macam tu jugalah aku anggap Ronaldo. Banyak-banyak orang, McFred juga yang cross untuk Ronaldo tanduk ke arah lingkar, yang kemudiannya release balik kepada Ronaldo menggunakan force ataupun brute force dalam rembatannya post untuk memaksa gol kemenangan. Kali terakhir dua tim ni bertemu, kalau kau ingat lagi, siapa boleh lupa kan, final UEL, Europa League Final, dengan kekalahan Man United dalam sudden death penalty 11-10. Aku kesian sebenarnya Villarreal dalam game ni, sebab kalau kau compare game final UEL dengan game ni, aku rasa Villarreal main game ni lagi elok weh. Terutamanya dalam first half tu. Hujung-hujung game pun De Gea dan Telles terpaksa berganding buat blocking atas garisan untuk menyelamatkan Man United daripada Boulaye Dia dan Moy Gomez tak silap aku. Aku rasa dalam game ni tak ada Wan-Bissaka, digantikan Dalot. Secara tak langsungnya Villarreal nampak benda tu sebagai lubuk. Diorang jadikan Dalot ni target kau-kau. Kebanyakan serangan dari belah kiri, kalau kau tengok, dan Villarreal nampak efektif gila bila melakukan serangan balas. Sejujurnya Villarreal nampak jauh lebih baik sebagai satu unit kalau dibandingkan dengan Man United dalam first half tu. Dan Juma tu kalau kau ingat lagi, dia main Bournemouth weh last season, Championship, bukan EPL, Championship. Tapi bila one on one dengan Dalot, dia nampak macam dia world class. Berapa banyak kali dia lepas Dalot, banyak gila chances created by Villarreal, termasuk Parejo untuk Moreno, dan ramai lagi lah kan. Sehingga momen Telles score tu, aku rasa satu je peluang Man United cipta yang betul-betul clear lah, melalui Pogba yang jumpa Greenwood, hampir-hampir gol sendiri daripada Moreno tu kan. Fast forward ke penghujung game, kau boleh dengar Viva Ronaldo berkumandang dekat Old Trafford kan. Sebab sekali lagi dia deliver gol ke-5 tak silap aku sejak second debut dia ni. Tapi satu persoalan lah, dengan bakat yang Man United ada, perlu ke Man United struggle sampai level macam ni dan mengharapkan Ronaldo semata-mata? Van der Bench sampai bengang weh, dia campak chewing gum dia sebab Fred yang masuk, bukan dia. Apa-apa pun, bangkit tetap bangkit. Fred tu jugalah yang cross untuk Ronaldo dapat peluang nak score. A win is a win, but aku rasa fans Man United masih tak yakin sepenuhnya dan perlukan result yang positif
lawan Everton weekend ni. Juve 1, Chelsea 0. Ada lagi. Tak adalah kata surprise result kan. Ini kira mini krisis ke apa untuk Chelsea, dan Tuchel dah masuk kekalahan yang kedua berturut-turut. Aku tak sangka aku akan cakap benda ni selepas seminggu. Baru duk puji apa Tuchel darling lah apa semua kan. Bagi aku belum kira end of the world lagi lah, relax. Sebab aku still expect Chelsea layak dari grup ni dengan selesa. Tapi Juve sejak start menang ni tak nak berhenti pula bawah Allegri. Chiesa perlukan cuma 11 saat lepas start balik second half untuk skor gol kemenangan. Tewas kepada City, okay chill. Tewas kepada Juve pun tak malu. Tapi maybe cara kalah tu yang buat ramai fans Chelsea tertanya-tanya juga. Kenapa Lukaku tak skor dalam 4 penampilan terakhir? Faktor kurang servis ke? Tak banyak chances created untuk dia barangkali. Tapi aku still yakin Chelsea akan bangkit weekend ni lawan dengan Soton. Tu sebab aku top up ramai player Chelsea dalam FPL aku. Game ni aku nampak 10 minit pertama dan hujung game je Chelsea hidup. Selain selebihnya nampak average bagi aku. Kehidupan tanpa Ronaldo sesuatu yang ambil masa juga Juve nak biasakan diri. Namun dengan adanya Chiesa ni, aku rasa dia superstar weh, genuine superstar. Macam kita nampak dekat Euro kan. Kita tahu Juve struggle dalam Serie A awal-awal itu. Baru-baru ni first win diorang bawa diorang keluar daripada zon penyingkiran. Tapi dalam UCL so far steady weh, 2 kemenangan, 2 game. Total baru menang 4 kali daripada 8 game musim baru ni. Tapi aku rasa Dr. Max ni perlahan-lahan dah jumpa rentak dia dan cara untuk kembalikan keyakinan dari pemain-pemain dia sendiri. Contoh Dybala yang skor masa game Serie A tu. Berapa lama aku tak tengok dia meraihkan gol dengan cara trademark Dybala tu kan. Yelah, maklumlah zaman Ronaldo dia jarang beraksi. Kalau main pun lebih kepada pemain gantian. Ni ibarat permulaan barulah untuk semua pemain-pemain ini. Awal-awal game nampak threat datang dari sebelah kiri. Alonso dan Ziyech menyusahkan hidup Danilo, dan corner Alonso tu peluang terbaik sebenarnya untuk Lukaku skor. Tapi sayang dia miss first timer tu. Menariknya rekod Lukaku lawan Juve ni tak berapa nak cun. Cuma 1 gol dalam 7 game. Entahlah, maybe presence Bonucci ke apa buat dia macam cuak sikit. Aku tak tahu. Kovacic pun ada sekali 2 hilang possession rare lah. Hampir-hampir Chiesa skor lebih dari sebiji, dan nampak Juve dah jumpa rentak diorang, game diorang. Tiba-tiba Chelsea pula nampak tertekan di bahagian tengah. Semua intensity first 10 minit tu hilang daripada Chelsea. Kira bukan satu kejutan lah bila Juve skor awal second half. Lawa gila through ball dari Bernardeschi ke ruang Chiesa yang aku rasa dia tak bagi peluang langsung dekat Mendy. Dengan force juga dekat near post tu. Rembatan dia. Bernardeschi dalam game ni pun aku anggap satu penyumbang yang agak besar. Tuchel punya frust sampai ganti Alonso dengan Chilwell weh. Yelah, kau tak sempat duduk lagi, dah kena 11 saat selepas start second half. Mana tak pegang? Namun aku rasa Juve tetap mendominasi game sampaikan Chelsea seolah-olah bertahan. Bernardeschi pun sempat miss satu lagi peluang hasil hantaran Cuadrado yang juga bekas pemain Chelsea sendiri. Benda yang paling menarik perhatian aku bila kau nampak 5 pemain gantian masuk. Semuanya homegrown player dari England. Aku rasa Chelsea nampak lagi better lah bila 5 player ni masuk. Kan ni sekadar pemerhatian aku je lah kan. Kau boleh setuju untuk tidak bersetuju ataupun ada pendapat berbeza. Chalobah, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Ross Barkley, Chilwell. Bukan nak kata Lukaku tak ada chances, tapi 2-3 kali miss tu susah nak telan atas dasar dia ni Lukaku kot kan. Tambah lagi dengan Havertz miss tandukkan pada hujung game tu. Overall aku nampak game ni satu lagi reality check untuk Tuchel, sebab lepas ni mungkin rotation akan lagi kerap apabila homegrown players tu perform dan kira macam outshine juga setengah first team players. Alonso for Chilwell juga satu perbualan yang menarik moving forward selepas ni dalam EPL dan juga dalam UCL. So siapa yang ada Alonso minggu ni dalam FPL, maybe jangan terlalu yakin dulu. Lukaku maybe mengamuk weekend ni tu aku pasti. Apa-apa pun Chelsea kena improve bab shots on target tu. Kalau lawan Man City tak ada langsung, kali ni cuma satu je shot on target, agak merisaukan dengan kualiti yang kau ada dalam squad Chelsea tu. Okay gang, ini je sempat aku cover untuk UCL game Barca. Minta maaf tak sempat nak sembangkan panjang sangat video ni. Next aku buat. Maybe next aku buat. EPL minggu ni confirm menarik dan macam biasa kita raikan pendapat berbeza, agree to disagree kalau perlu. This is Burn TV.